Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para hadirin sekalian? Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tazkirah kita kisah-kisah dari Al-Quran. Dan pada sesi tazkirah yang terakhir, kita telah pun berkongsi kisah mengenai Ashabul Kahfi, kisah mengenai pemuda-pemuda di dalam gua. Dan di mana kita dapat pelajari sedikit lebih kurang apa yang terjadi kepada mereka dan juga keutamaannya bagi kita untuk sentiasa menegakkan perintah Allah walaupun kita harus menghindarkan diri kita daripada orang lain. Okey. InsyaAllah pada hari ini pula saya akan berkongsi sedikit mengenai kisah segolongan orang daripada suatu kaum, iaitu kaum Bani Israel. Dan memang dalam Al-Quran memang banyak kita akan dapati kisah-kisah mengenai Bani Israel lah. Adapun kisah yang akan saya kongsi hari ini mengenai segolongan orang daripada mereka yang mereka dirubah oleh Allah menjadi monyet dan babi, menjadi kera dan babi. Kisah ini juga kita boleh panggil atau kisah ini juga agak dikenali sebagai kisah pelanggaran hari Sabat ataupun kisah pelanggaran hari Sabtu. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah memberitahu kita di lebih daripada satu tempat dalam Al-Quran bahawa dia telah merubah atau mengubah beberapa orang dari Bani Israel ni menjadi monyet sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dan Allah berfirman, kita akan dapati dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-65 hingga 66 di mana Allah berfirman, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu. Ini kira Allah berkata kepada Bani Israel, dan sesungguhnya kamu, Bani Israel, telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kalian yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, lalu kami, ya Allah, berfirman kepada mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kera atau monyet yang hina. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang akan datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan tidak hanya sampai situ, kita dapati Allah menceritakan kisah mereka ini, iaitu kisah mereka yang dirubah menjadi kera ini, dengan lebih terperinci di surah Al-A'raf, di mana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf daripada ayat 163 hingga 166. Ba'da'udzubillahiminasyaitonirrajim. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
Dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk suatu bandar, suatu tempat yang letaknya di tepi laut, semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu, ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain, ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang berat? Orang-orang yang memberi nasihat itu pun menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka ketika mereka melupakan, tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab siksa yang amat berat disebabkan mereka berlaku fasik atau derhaka. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Maka setelah mereka berlaku sombong dan tidak mengambil indah kepada apa yang telah dilarang mereka melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, katakanlah, wahai orang-orang dari Ahlul Kitab, adakah kamu mengkritik kami tanpa alasan, lain selain daripada itu kami percaya kepada Allah dan dalam wahyu yang diturunkan kepada kami dan yang telah diturunkan sebelum kami, dan bahawa sebahagian besar dari kamu adalah sungguh orang-orang yang fasik. Maka katakanlah, wahai Muhammad, mahukah aku kabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi dan penyembah tauhid. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Dan perubahan ini, perubahan sebagian orang dari Bani Israel pada zaman itu, daripada manusia hingga menjadi kera atau monyet, ini adalah hukuman dari Allah kepada mereka kerana mereka melakukan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Dan iaitu pada zaman itu, kaum Bani Israel ini, mereka dilarang oleh Allah daripada bekerja pada hari Sabtu. Jadi Allah pun beri ujian kepada mereka kan. Mereka kan tinggal di tepi laut, jadi kebanyakan di antara mereka adalah nelayan, kan, fisherman. Jadi hari-hari biasa tu diorang susah nak dapat ikan. Tapi serta-merta pada hari Sabtu tu Allah uji mereka. Allah timbulkan ikan yang banyak di tepi laut tu. Jadi mereka pun menjadi tamak dan mereka melanggar larangan hari Sabtu tersebut. Dan di sini juga ada peringatan untuk kita, umat Muhammad pada hari ini, bahawa hukuman ini tidak semata-mata untuk Bani Israel, melainkan Nabi SAW mengatakan kepada kita bahawa hari kiamat ni tidak akan bermula sehingga perubahan seperti itu juga akan berlaku di kalangan umat ini. Wa iyazubillah. Dia mengeluarkan peringatan ini kepada mereka yang tidak mempercayai ketetapan Allah ataupun Al-Qadar, dan mereka yang meminum minuman keras, dan juga kepada mereka yang suka mendengarkan nyanyian. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, tidak lama sebelum hari kiamat bermula, orang akan berubah menjadi monyet dan babi. Dan orang juga akan ditelan di bumi dan dilemparkan dengan batu. Dan ditelan
dengan bumi ini bermaksud bahawa bumi akan terbelah dan menelan orang atau rumah atau kota. Sama seperti yang Allah menyebabkan bumi menelan Qarun dan keluarganya dan harta-hartanya dan istana-istananya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas yang bermaksud oleh itu kami menyebabkan bumi menelannya. Dan melempar dengan batu ini adalah sama seperti yang dilakukan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut, kepada orang-orang Lut, di mana Allah berfirman, dan hujan di atasnya batu-batu dari tanah liat tanah liat bakar dalam surah Al-Hijr. Dan At-Tirmizi pula meriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umat ini orang-orang yang tidak mempercayai ketetapan Allah atau Al-Qadar, mereka ditelan bumi ataupun berubah menjadi monyet dan babi atau dilempar dengan batu. Dan At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah SAW bersabda, di antara umat ini juga orang akan berubah menjadi monyet dan babi, ditelan di bumi dan dilemparkan dengan batu. Seseorang lelaki di antara orang-orang Islam ketika itu berkata, ya Rasulullah, bila hal ini akan terjadi? Rasulullah berjawab, ketika nyanyian gadis dan alat muzik menjadi meluas dan anggur diminum, iaitu minuman keras pun diminum. Hadis ini merupakan sahih At-Tirmizi. Dan hadis-hadis ini menunjukkan bahawa perubahan seperti itu akan berlaku pada umat ini sebagai hukuman atas beberapa dosa. Oleh itu, hendaklah kita, orang-orang Islam, berhati-hati dalam melakukan apa sahaja yang diharamkan oleh Allah. Dan sungguh, amat hinalah, amat celakalah orang-orang yang cuba untuk memprovok kemarahan Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah itu. Semoga Allah menjaga kita semua daripada melakukan perkara-perkara yang akan menanggung hukumannya. Tapi di sini pula terdapat satu soalan ni. Apakah monyet-monyet, kera-kera dan babi-babi yang kita nampak hari ni mungkin di zoo, di taman haiwan for example, adakah mereka ini descendants atau keturunan daripada kaum Bani Israel terdahulu yang telah dirubah menjadi monyet? Kalau betul macam agak menakutkan kan? Tetapi jawapannya adalah tidak. Monyet dan babi ini yang ada pada masa kini bukanlah daripada orang-orang dari bangsa terdahulu yang berubah. Kerana apa? Kerana Allah tidak mengizinkan mereka yang telah diubah untuk memiliki keturunan. Melainkan Allah akan menyebabkan mereka mati setelah dirubah sehingga mereka tidak akan dapat mempunyai keturunan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa beliau berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, adakah monyet dan babi itu telah berubah? Dan Nabi bersabda, Allah tidak mengizinkan mereka yang telah diubah untuk mempunyai keturunan atau anak daripada monyet dan babi yang ada sebelum itu. Begitulah dia kisah mengenai pelanggaran hari Sabtu yang dilakukan oleh segolongan orang daripada Bani Israel. Semoga Allah juga menetapkan hati kita untuk tetap di atas jalan dia dan untuk sentiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan dia dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya sehingga kita tidak harus menanggung hukuman yang berat di atas diri kita sebagaimana yang telah ditimpakan oleh Allah ke atas Bani Israel pada waktu itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa atubu ilaik. Alhaqu min rabbikum fala takuna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.